Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, my name Hafizul Amin Shaimi. Today, I want to present about design an electropneumatic system based on industrial application using fluid sim. Okay, firstly, this is question given. The experiment 2A is for design an electropneumatic system to transfer parts from a magazine onto a chute. Okay, firstly, this is a figure 1 machine diagram. Okay, the process description is two cylinders are used to transfer parts from a magazine onto a chute in figure 1. When a push button is pressed, the first cylinder extends, pushing the part from the magazine and positions it in preparation for transfer by the second cylinder onto the outfit chute. Once the part is transferred, the first cylinder retracts along with the second cylinder at once. Confirmation of all extent and retracted position are recorded. Okay, firstly, we'll to design the pneumatic circuit in the fluid sim. Okay, this is a sequence diagram. Firstly, the A cylinder is a plus, and then B cylinder plus, A cylinder stay, and then A cylinder is retract, and same with the B cylinder is retract. This is a sequence diagram for experiment 2A for transfer part from a magazine onto a chute. This is a electropneumatic diagram. Okay, we can take actuator, solenoid actuator, and a double acting cylinder. This is for A cylinder, and then this is a B cylinder. Okay, kita dalam eksperimen ini kita menggunakan dua actuator solenoid. Okay, ini satu actuator untuk silinder A dan satu actuator lagi untuk silinder B. Okay, untuk circuit diagram, ini adalah kompresor dan ini adalah kompresor untuk silinder B. Okay, untuk silinder pertama, circuitnya adalah sangat simple. Untuk actuator, sambungkan actuator untuk first output kepada first input cylinder, and then output cylinder sambung kepada output actuator. Sama juga dengan cylinder B. Untuk sambungan circuit ini untuk cylinder A dan B adalah sama. Untuk pengawalan cylinder, kita seterusnya kita harus membina electrical circuit untuk mengawal pneumatic electro circuit untuk eksperimen ini. Okey, pertama sekali kita memerlukan input 24 volt, iaitu kita nak cari di dalam komponen library. Komponen library terdapat 24 volt input, iaitu di mana ia ada power supply. Kita perlu letakkan ini first di sini, dan untuk 0 volt adalah natural di bawah. Okey, selepas itu kita perlu membina circuit dengan menggunakan push button. Push button adalah untuk menghidupkan circuit untuk dimulakan. Okey, firstly kita haruslah membuat safety circuit, iaitu kita menggunakan coil. Coil ini adalah untuk membuatkan circuit dalam keadaan hidup tanpa sebarang kita perlu tekan lama push button. Okay, first
Kita letak push button. Push button ni kita cari dalam library. Push button. Okay. Push button normally close, normally open, and normally close. Kita harus ambil normally open. Okay, kita ambil, kita letak sini. Seterusnya kita ambil push button stop. Push button stop ini adalah untuk kita reset balik circuit jika berlaku sebarang error. Dan seterusnya untuk safety etching, safety circuit, kita letak coil. Kita letak switch K1 ni adalah coil 1 untuk kita kekalkan dia punya circuit dalam keadaan open, hidupkan circuit. Okay, seterusnya kita harus, di dalam silinder 1 ni terdapat limit switch, iaitu 1S1 dan 1S2. Limit switch ini untuk menentukan pergerakan silinder A dan B. Ia adalah hubungan kait antara silinder A dan B. Sama juga dengan 2S1, 2S2. Dia adalah limit switch. Okay, seterusnya dalam electrical circuit ni kita harus letak, sambungkan 2S2 normally open. Ini untuk kita selepas silinder A extend, kemudian untuk menghidupkan, untuk mengextendkan silinder B, kita harus letak 2S2 ni untuk membalikkan, untuk extract, untuk retract silinder A dan silinder B, 2 switch 2S2 ini. Kemudian untuk K2 ni adalah coil bagi silinder kedua. Okay, dan seterusnya kita bina untuk 2K2 ni untuk kekalkan dia punya extract silinder B. Untuk S1S1 dan 2S1 ni adalah untuk 1S1 ni adalah untuk mengretractkan silinder B, dan 2S1 ni adalah untuk memutuskan litar. Okey. Apabila dah selesai semua retract silinder A dan silinder B, dia akan memutuskan litar dalam keadaan normal balik. Okey. Untuk Y1 ni adalah solenoid. Dia gantian kepada push button. Solenoid ini digunakan dalam elektropneumatik, dan kita letakkan K1, dan apabila push button ditekan, K1 ini hidup, dan kemudian dia akan menekan YA, solenoid YA. Kemudian letakkan hidup, dia kembali kepada sekuen diagram tadi. A1 akan hidup. Tujuan A1 hidup ni, silinder 1 adalah untuk menolak bahan dalam kotak ni ke depan. Kemudian diikuti dengan silinder B, dia menolak ke bawah untuk masukkan barang itu ke dalam kotak ni. Kemudian silinder B akan retract, dan kemudian diikuti dengan silinder A. Silinder A retract dan silinder B retract. Okey, di sini binaannya bergantung kepada apabila YA ditekan, lepas limit switch disentuh oleh silinder A, dan kemudian limit switch 1S2 disentuh oleh silinder A, dan Y3 1S2. Y3 akan ditekan dan silinder B akan retract, extend, silinder B akan extend. Kemudian dia menolak barang daripada part A kepada dalam kotak tadi.
Kemudian apabila habis silinder B extend, dia akan menyentuh switch limit 2S2 untuk meretractkan silinder A kembali kepada kedudukan asal. Kemudian apabila limit switch 1S1 ditekan, dan silinder B akan kembali retract kepada keadaan asal, dan begitu seterusnya. Apabila 1S1, 1S2 ditekan, Y2 dan Y4 ni akan ditekan. Okey, begitulah seterusnya. Kita tengok dia punya proses macam mana. Okey, kita run. Kemudian kita tekan push button. Apabila push button ditekan, okey, kita perlahankan simulation. Kita tengok bagaimana dia bergerak. Okey, dan inilah pergerakan yang berlaku. Okey, silinder A, silinder B, kemudian silinder A dan B kembali kepada asal. Okey, itulah berlakunya untuk eksperimen 2A. Kemudian untuk eksperimen 2B, dia berlainan. Dia punya circuit pneumatik ni adalah sama. Dia punya circuit electrical circuit ni adalah berbeza. Dia berbeza di belakang ni kerana pergerakan sirkuit diagram untuk 2B ni adalah apabila silinder A pertama kali silinder A akan extend, kemudian silinder B akan extend, silinder A dan akan stay, dan kemudian silinder B retract dan silinder A stay. Habis je silinder B retract dan silinder A akan retract. Ini bertujuan untuk kita untuk stem dia punya barang daripada silinder A. Firstly, dua silinder double acting untuk membuat kerja stem silinder A. Kira barang di atas ni stem, silinder B akan stem barang ni. First kali silinder A akan extend, kemudian silinder B extend. Apabila sudah stem, silinder B retract dan silinder A retract, seterusnya. Begitulah dia punya pergerakan untuk eksperimen 2B. Okey, ini adalah pergerakan untuk eksperimen 2B. Kemudian ini adalah sikit yang berbeza hanyalah K2 yang belakang ni, 2S1 adalah normally close dan K2 adalah bersambungan. Okay, kita tengok dia punya proses macam mana. Okay, firstly akan berlaku dan silinder B akan bergerak balik, dan begitulah seterusnya silinder A. Jadi inilah eksperimen kita untuk memahami bagaimana untuk dalam eksperimen ni kita buat eksperimen untuk memahami bagaimana kita untuk membina pneumatic electrocircuit menggunakan actuator solenoid dan menggunakan double acting cylinder, dan bagaimana kita untuk membina electrical circuit untuk menggerakkan silinder A dan B mengikut sekuen yang ditunjuk dan diminta dalam soalan. Jadi inilah eksperimen daripada saya. Okay, sekian, terima kasih.